Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu lagi kita di alam maya sempena cuti panjang PKP ini. Kita meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk seterusnya. Untuk kali ini saya akan menyambung semula tajuk lepas, tajuk Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah Islam yang ketiga, iaitu Khalifah Uthman bin Affan. Bila kita tinjau mengenai Khalifah Umar yang lepas, di mana Khalifah Umar ni seorang yang tegas dan orang takut untuk tengok dia. Tetapi Uthman bin Affan ni ialah seorang yang sangat lemah lembut dan sangat seorang yang dermawan. Disebut je Uthman bin Affan, kita tahu Uthman ialah seorang yang dermawan. Dia seorang yang suka mendermakan hartanya ke jalan Islam. Kita lihat dulu pada riwayat hidupnya. Nama sebenar Uthman bin Affan ialah Uthman bin Affan bin Al-As bin Umayyah. Beliau digelar Zulnuraini, di mana beliau telah mengahwini dua puteri Rasulullah. Yang pertama, beliau telah mengahwini Ruqayyah ataupun Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, maka beliau mengahwini pula adiknya, iaitu Ummi Kalsum. Di mana Ruqayyah telah meninggal ketika itu orang-orang Islam telah pergi ke perang Badar. Jadi Rasulullah menerima berita baik dan berita buruk. Berita baiknya ialah Rasulullah telah menerima perang Badar dalam keadaan kemenangan yang besar, dan pulang ke rumah lihatnya anaknya telah meninggal, iaitu Ruqayyah. Itu dua peristiwa yang menyedihkan, satu peristiwa yang baik dan satu peristiwa yang menyedihkan. Seterusnya antara lahirnya, iaitu pada 6 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Tempat lahirnya juga di Makkah Al-Mukarramah. Semua khalifah Islam yang kita akan belajar, mereka ni semua lahir di Makkah Al-Mukarramah. Berketurunan dari Bani Umayyah, itu datuknya, jadi suku kaum Quraisy. Dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Umar pada 23 Hijrah, dan beliau naik menjadi khalifah juga pada tahun 23 Hijrah, dan memerintah paling lama, iaitu selama 12 tahun. Umar 10 tahun 6 bulan. Jadi Uthman lah yang paling lama, iaitu selama 12 tahun dia memerintah. Dan beliau telah wafat pada tahun 35 Hijrah. Ketika itu umurnya 82 tahun. Dah tua, dah 82 tahun. Ketika itu beliau dibunuh oleh pemberontak ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Peristiwa yang pembunuhan ini berlaku menurut cerita dia, mana berlakunya fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah, di mana tidak puas hati dengan pemimpinan Uthman bin Affan, dan beliau telah membuat fitnah dan mencari orang, mempengaruhi orang ramai, orang Mesir, orang luar pada Arab, untuk membuat fitnah dan membunuh Uthman bin Affan. Ketika itu Abdullah bin Sabah ni ialah seorang Yahudi yang telah memeluk Islam, tetapi beliau hanya ada agenda dia sendiri, di mana beliau hendak menjatuhkan Uthman bin Affan. Seterusnya kita lihat pada sifat pribadinya. Seperti mana tadi saya terangkan, iaitu beliau Uthman bin Affan ni seorang yang sangat lemah lembut, pemurah dan juga baik hati. Dan beliau juga ialah di antara saudagar sahabat Nabi yang paling kaya, seperti Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga beliau juga adalah saudagar yang terkaya di Madinah, di Mekah. Selepas beliau memeluk Islam, di mana kekayaan beliau semua didermakan hartanya adalah untuk kepentingan Islam.
Seperti mana contoh yang pertama, bila berlakunya perang Tabuk, ya, maka beliau telah mendermakan sebanyak 900 ekor unta, 60 ekor kuda dan 1000 dinar untuk keperluan panglima-panglima Islam, tentera-tentera Islam untuk pergi ke perang Tabuk. Di mana perang Tabuk adalah satu perang di mana satu perang dipanggil Yaumul Ashrah, iaitu hari yang sulit. Yang dia Tabuk ni tetap jauh, ya, di mana dia menuju ke arah Palestin, jauh perjalanannya, ya. Jadi perang yang sangat sulit. Jadi Osman telah mendermakan hartanya. Kedua yang dibuat oleh Osman iaitu berlakunya masalah musim kemarau di Madinah, mana keperluan air sangat penting dalam kehidupan masa itu. Okey, jadi beliau telah membeli telaga Raumah, kepunyaan Yahudi, menurut cerita dengan harga 35,000 dirham, dan beliau telah mewakafkan dan digunakan untuk umat Islam secara percuma. Okey, itu di antara infak harta yang telah dikorbankan yang diinfakkan harta oleh Osman bin Affan. Seterusnya, sifat peribadi beliau yang keempat, iaitu beliau ni kuat beribadah, selalu buat qiyamul lail, berpuasa sunat dan juga sentiasa membaca Al-Quran. Sehingga satu lagi, beliau juga tidak sanggup, dia sanggup untuk berhijrah ke Habsyah, tinggalkan harta dia. Dia tidak endah kepada hartanya. Dia pergi ke Habsyah, meninggalkan hartanya di Madinah. Dan beliau juga adalah penulis wahyu Rasulullah. Wahyu ialah tu ayat Quran Rasulullah, mana beliau telah, zaman beliau juga jasanya nanti kita akan lihat, beliau adalah penulis wahyu, pengasas wahyu. Dan juga beliau juga semasa berlakunya perjanjian Hudaibiyah, ya, beliau dijadikan sebagai utusan berjumpa dengan Quraisy tentang tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Beliau dihantar oleh Rasulullah sebagai utusan untuk memberitahu kedatangan orang Islam ke Mekah. Okay, seterusnya kita lihat sumbangan Osman bin Affan. Okay. Pertama, beliau membukukan dan menyelaraskan tulisan Al-Quran dengan sejenis satu tulisan sahaja, iaitu Resam Osmani, yang mana telah gunakan sehinggalah kini, iaitu tulisan Al-Quran satu jenis, iaitu Resam Osmani. Okay. Kedua, beliau telah membeli sebidang tanah di pinggir Madinah, di pinggir Masjid Nabawi, dengan tujuan untuk membesarkan Masjid Nabawi, kerana ramai jemaah telah membanjiri atau melimpah di Masjid Nabawi. Jadi beliau membeli tanah sebelah untuk membesarkan Masjid Nabawi, juga seperti juga Umar Al-Khattab. Okay, seterusnya yang ketiga, beliau memperkuatkan tentera darat dan tentera laut sebagai keselamatan negara. Okay, itu dah saja sedikit mengenai Khalifah Osman bin Affan. Kita akan berjumpa lagi di kelas nanti untuk penerangan selanjut, dan latihan akan disediakan, dan harap murid dapat menjawab soalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.